Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Amma ba'du. Harus ditanam semangat muhibbah agar ukhuwah menjadi kukuh. Kuliah subuh pada pagi ini ana mulakan dengan kalimah thayyibah. Uhayyikum bitahiyyatil Islam tahiyyatan thayyibatan mubarakatan min indillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukur berbanyak-banyak kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala kerana di pagi yang mulia ini Allah telah mengizinkan untuk kita menggerakkan anggota tubuh badan kita hingga kita semua sama-sama dapat sampai ke surau atau Masjid Ar-Rahmah dengan satu tujuan dan satu matlamat, iaitulah untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala seperti mana firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak sekali-kali aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan diri kepadaku. Alhamdulillah, syukur yang tidak terhingga kepada Allah kerana kita dapat merebut kelebihan yang ada di dalam solat subuh secara berjamaah sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla 'isha fil jamaah fa ka'annama shalla nisful lail. Wa man shalla subh fil jamaah fa ka'annama shalla lailah kullaha." Maksudnya, barang sesiapa yang mendirikan sembahyang fardu Isya secara berjamaah, maka seolah-olah dia telah bersembahyang separuh daripada malam. Dan barang sesiapa yang mendirikan solat fardu subuh secara berjamaah, maka seolah-olah orang itu telah bersembahyang di sepanjang malam. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadah kita. Alhamdulillah. Syukur yang tidak terhingga kepada Allah di atas segala nikmat limpahan kurnia-Nya yang tidak terhingga banyaknya. Hingga kan kalau kita nak mengira satu persatu, pasti kita tidak mampu untuk mengiranya. Usah jauh, lihat pada diri kita sahaja. Terdapat terlalu banyak nikmat yang tak dapat kita nak hitungnya. Wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Dan jika kamu nak mengira nikmat-nikmat Allah, pasti kamu tidak mampu untuk mengiranya kerana terlalu banyak nikmat-nikmat Allah. Jadi atas segala nikmat-nikmat ini, maka ucapkanlah lafaz alhamdulillah. Nikmat ditambah bagi yang syukur, azab disedia bagi yang kufur, rezeki melimpah. Beringatlah agar tiada hilang keberkatannya, berzakatlah, mendermalah, moga bersih harta yang tersimpan. Ia menjamin sejahtera bahagia di dunia akhirat. Firman Allah Subhanahu wa taala, "La in syakarutum la azidannakum wa la in kafarutum inna azabi lasyadid." Maksudnya, dan jika kamu bersyukur terhadap nikmatku, kata Allah, nescaya akan aku tambahkan lagi nikmatku kepadamu. Akan tetapi jika kamu kufur, kamu ingkar, kamu tidak bersyukur, ingatlah sesungguhnya azab aku amat-amatlah pedih. Masya Allah. Mudah-mudahan dengan kesyukuran yang kita persembahkan pada Allah itu akan menambahkan lagi nikmat-nikmatnya kepada kita.
Dan sesungguhnya nikmat itu bukan saja berupa wang ringgit, bukan saja berupa harta benda, bukan saja berbentuk kekayaan, akan tetapi nikmat Allah terlalu luas. Nikmat kesihatan, nikmat waktu lapang, nikmat ketenangan, nikmat kebahagiaan, nikmat berkecukupan di dalam makan minum, nikmat segala-galanya itu merupakan nikmat. Hatta nikmat kita dapat menghadiri majlis ilmu, Masya Allah. Nikmat kita memiliki saudara mara, kawan-kawan, sahabat, taulan dan seumpamanya. Itu semua nikmat daripada Allah Ta'ala yang wajib kita mensyukurinya. Apa yang lebih penting daripada segala nikmat yang kita perolehi itu ialah keberkatan. Apa makna berkat? Yang dikatakan berkat itu banyak, mencukupi, banyak boleh diagih-agihkan, banyak boleh dimanfaatkan untuk Islam, sikit pun cukup. Subhanallah. Yang dinamakan tidak berkat itu banyak, tak pernah cukup-cukup, banyak, tak pernah puas-puas, sikit apatah lagi. Ada orang dia pergi kenduri kendara, mungkin kenduri kesyukuran, kenduri tahlil dan seumpamanya. Sampai saja tak dihidangkan pula makanan, tapi dia ada hidangkan talam, ada daun pisang, lalu dipotong 4, dibungkus. Orang Jawa kata ambeng, atau kita orang Melayu panggil berkat. Adakah itu yang dikatakan berkat? Iya juga, berkat. Tapi dalam konteks ayat tadi disebut sebagai barakah. Barakah, subhanallah. Ada orang dia merasakan apa yang diperolehi untuknya itu sedikit, sedangkan Allah bagi pada orang lain banyak. Subhanallah. Lalu dia tak puas hati. Dia rasa tak berapa nak berterima kasih, rasa tak berapa nak bersyukur. Lalu Ustaz teringat sebuah nasyid tu kata, biarlah sedikit asalkan diberkatinya, daripada banyak yang memudaratkan. Berkat di dunia, oh indah nikmatnya, berkat di akhirat, balasannya syurga. Subhanallah. Sebab apa kita perlukan keberkatan? Kerana keberkatan itu dia akan membawa seseorang kepada kebahagiaan. Subhanallah. Sesiapa pun kalau kita tanya apakah yang ia ingin daripada kehidupan ini, sudah tentu tak kiralah Islam ke tak Islam ke, semua nakkan kebahagiaan. Tapi adakah mereka itu akan mencapai kebahagiaan? Mungkin ada, mungkin tidak. Dan sebahagian besarnya tidak mencapai pun, walaupun dia memiliki segala-galanya di dunia ini, tapi hatinya tetap tak bahagia. Akhirnya kalau tengok sebahagian negara-negara maju, banyak orang-orang yang sudah mencapai puncak dalam kehidupan ini mati dalam keadaan menyedihkan. Mereka bunuh diri, minum racun dan seumpamanya. Astaghfirullahalazim. Lalu apa itu bahagia? Bahagia itu maknawi, juga bersifat rohaniah. Rasa senang bukan bahagia, sekalipun ia berharta, kerana semua itu bersifat lahiriah, ia bukanlah hakikat bahagia. Adakah orang yang memiliki mahligai tersergam indah di atas puncak bukit itu dikatakan bahagia? Oh, belum tentu lagi.
Adakah orang yang memiliki berbiji-biji kenderaan mewah yang menjalar di atas jalan raya itu bahagia? Pun belum tentu lagi. Adakah seorang hartawan yang memiliki 4 orang isteri yang cantik-cantik, yang slim, yang comel-comel lotes itu bahagia? Pun tak pasti juga. Adakah orang yang memiliki ladang-ladang, kebun-kebun, padang golf, ladang-ladang kuda, kolam renang itu bahagia? Pun tak tentu juga. Boleh jadi orang yang hanya memiliki rumah bertiangkan batang buluh dan beratapkan rumbia, barangkali orang itu lebih bahagia daripada orang-orang yang telah dimaksudkan sebelum itu tadi. Kerana apa? Kerana bahagia itu diukur pada tenangnya hati seseorang. Lagi tenang hati seseorang itu, maka lagi bahagialah orang itu. Lagi resah gelisah, lagi tak karuan, lagi tak tentu hala hati seseorang itu, maka tak bahagialah orang itu. Oleh itu, mohonlah ketenangan daripada Allah, moga dicampakkan kebahagiaan dalam hati. Ya Allah, kurniakanlah ketenangan dunia akhirat, hindarkan kami api neraka, limpahkan kami nur hidayahmu. Cintakan bunga akan layu, cintakan manusia akan mati. Cintakan Allah kekal selamanya, itulah cinta, cinta yang hakiki. Cintakan bunga, bunga akan layu. Cintakan dunia, dunia akan binasa. Cintakan manusia, manusia akan mati. Cintakan Allah, itulah cinta yang hakiki, yang abadi, kekal buat selama-lamanya. Kalau kita cintakan manusia, boleh jadi manusia yang kita cintai itu suatu hari nanti akan mengecewakan kita dan pergi meninggalkan kita. Hai hai, bye bye. Akan tetapi jika kita cintakan Allah, percayalah Allah pasti akan membalas cinta hamba-hambanya yang menyintainya, dan Allah sama sekali tidak akan pernah mengecewakan hamba-hambanya yang menyintainya. Beriman kepadanya dan sembahlah Ia, ikuti perintahnya, tawakal kepada Allah. Cintalah kepadanya, berbaik sangkalah kepadanya. Itulah penenang diri, ubat jiwa yang lara. Nikmat bahagia pasti dirasa, di mana ketenangan, di mana kebahagiaan manusia. Ya Allah, itulah Tuhan, sumber kebahagiaan. Kenali dan cintailah Allah, kerana Allah menyintai kita. Cintakan Allah, tak pernah kecewa. Cintakan Allah, tak pernah kecewa. Oleh itu, raihlah cinta Allah berbanding dengan cinta makhluk. Allah pasti akan membalas cinta kita, dan Allah sama sekali tidak akan pernah mengecewakan hamba-hambanya yang menyintainya. Alhamdulillah, jadi tajuk pada pagi ini yang ingin ana kongsikan ialah setiap yang terjadi pasti ada hikmahnya. Di dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini,
seringkali kita diuji oleh Allah Ta'ala dengan pelbagai bentuk ujian, pelbagai bentuk musibah, pelbagai bentuk malapetaka yang mana diri ini sememangnya tidak mengingini semuanya itu. Kalau boleh kita hidup dekat dunia ni nak selesa, nak senang, tak ada sebarang masalah, tak ada sebarang muskil, problem dan seumpamanya. Tetapi itu hanya angan-angan kosong sahaja. Realitinya kehidupan ini merupakan suatu perjuangan, dan perjuangan itu memerlukan pengorbanan, kerana kita akan diuji oleh Allah dengan pelbagai ujian. Yang namanya dunia itu ialah darul ibtila, yang namanya akhirat itu ialah darul jaza. Apa itu darul ibtila? Yakni tempat yang penuh dengan ujian-ujian. Itulah dunia. Apa itu darul jaza? Yaitulah tempat yang penuh dengan pembalasan-pembalasan. Itulah hari akhirat. Jadi sementara hidup dekat dunia ini, kita cari sebanyak mungkin bekalan-bekalan untuk kita bawa ke hari kemudian, yakni hari akhirat yang penuh dengan pembalasan-pembalasan yang tiada penghujungnya. Dunia ini hanya sementara, beribadahlah sebagai bekalan untuk menuju hari kemudian. Akhirat jua kekal selamanya. Lalu sebab apa kita diuji oleh Allah Ta'ala? Ingin anda kongsikan sebuah hadis yang agak panjang. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala ghammin wala adha hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khataya. Rawahul Bukhari. Maksudnya daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada suatu ujian pun yang menimpa ke atas setiap orang mukmin, sama ada berbentuk kepayahan atau kepenatan, kesakitan, kesedihan, kekecewaan, sesuatu yang menyakitkan daripada orang lain, hatta duri yang tertusuk pada tubuh badannya, melainkan Allah akan mengampunkan untuknya sebahagian daripada dosa-dosanya yang lalu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Masya Allah. Rupanya segala bentuk musibah, ujian, malapetaka yang Allah timpakan atas kehidupan kita, kalau kita bersabar, kalau kita redha, maka natijahnya, pertama, Allah akan mengampunkan sebahagian daripada dosa-dosa kita yang lalu. Dan ulama menyatakan yang dimaksudkan dosa dalam hadis ini ialah hanya dosa-dosa kecil sahaja. Adapun dosa-dosa besar tidak akan terampun dengan sebab yang demikian, melainkan kenalah taubat nasuha. Apa itu dosa kecil? Dosa kecil itu ialah selain daripada dosa-dosa besar. Apa itu dosa besar? Seperti mana yang telah ditulis oleh Imam Az-Zahabi di dalam kitab mengenai dosa-dosa besar. Semuanya ada 70. Semuanya ada 70. Dosa besar adalah dosa yang disebutkan oleh Allah jenayahnya di dalam Al-Quran beserta ancaman dan pembalasan. Juga yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang jenayahnya beserta pembalasannya. Contohnya Allah Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahid minhuma mi'ata jaldah. Penzina yang perempuan dan penzina yang lelaki hendaklah disebat kedua-dua mereka dengan 100 kali sebatan. Jenayahnya ialah zina. Ancamannya, hukumannya, pembalasannya sebat. Itu namanya dosa besar.
Contoh ayat lagi, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri yang lelaki dan pencuri yang perempuan hendaklah dipotong tangan mereka. Jenayahnya mencuri, pembalasannya ialah potong tangan. Itu dosa besar. Contohnya dalam hadis, ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang memberi rasuah dan yang menerima rasuah, tempat mereka dalam neraka. Jenayahnya rasuah, manakala pembalasannya dalam neraka. Jadi bila Al-Quran atau hadis menyebutkan jenayah dan hukumannya, itu dosa besar. Apa pula dosa kecil? Dosa kecil ialah selain daripada dosa-dosa besar. Itu semua dosa kecil. Dan dosa kecil boleh diampunkan oleh Allah dengan sebab kita redha dan sabar atas segala bentuk ujian-ujian daripada Allah Ta'ala. Lalu atas semuanya itu kita kena sabar. Kalau kita tak sabar, bukan dosa kita diampun, malah bertambah lagi dosa kita. Sebab apa? Kita selalu menyalahkan takdir, kita tak redha dengan ketetapan Allah, maka kita marah pada Allah. Maka bukan menampunkan dosa, menambahkan lagi dosa kita. Lalu bersabarlah wahai hati-hati. Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Maksudnya, dan bersabarlah, sesungguhnya Allah tidak akan mensia-siakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Lalu bersabarlah banyak-banyak. Jadi pertama, kesan daripada sabar dan redha atas ujian Allah, Allah akan mengampunkan sebahagian daripada dosa-dosa kita yang lalu. Dalam bahasa Arab disebut sebagai kafarah, penghapus dosa-dosa. Yang kedua, dengan sebab kesabaran dan redha kita atas ujian-ujian itu, Allah akan meningkatkan martabat kemuliaan kita di sisinya. Yang ketiga, dengan sebab sabar dan redha itu, maka kita akan semakin dekat dengan Allah. Kita akan semakin hampir dengan Allah. 3 kebaikan atau hikmah daripada sifat sabar kita, juga redha atas segala bentuk ujian-ujian daripada Allah. Kadang-kadang dalam kehidupan ni kita seringkali mengeluh, kita seringkali merungut. Kita kata apa? Aduh, peningnya kepalaku. Aduh, berserabutnya kepalaku. Aduh, sakit kepala, migraine. Lalu Allah Ta'ala menjawab untuk keluhan dan rungutan hambanya itu di dalam Al-Quran. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingatiku, kata Allah, hati-hati kamu akan merasa tenang. Jadi kalau dah pening sangat kepala, berserabut sangat, gelisah sangat hati, zikirlah, ingat Allah banyak-banyak. Sekurang-kurangnya zikir itu sebut Allah, 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 Allah. Ulang-ulangi. Lagi banyak sebut, lagi tenang hati. Masa Ustaz dekat sekolah dulu, ada seorang ustaz kepada ana, namanya Ustaz Jamaluddin Amidi. Sekarang sudah Allahyarham, sudah arwah. Tapi subhanallah, dia banyak mengajarkan kami tentang tariqah, tentang tasawuf. Subhanallah. Antaranya, contoh kalau kita nak alunkan zikrullah itu, kalau sebut Allah, 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 kita boleh sebut begini. Allah, 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 Allah. Allah,
Allah, Allah, Allah. Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingatiku, kata Allah, hati-hati kamu akan menjadi tenang. Dan sesungguhnya kalau kita sentiasa berzikir, apatah lagi di waktu sunyi, di tengah-tengah malam, ketika mana manusia lain nyenyak tidur, ketika itu kita zikir banyak-banyak, pasti akan menitiskan air mata. Ingatlah, sesungguhnya air mata yang menitis kerana Allah itu akan dapat memadamkan api neraka. Masya Allah. Walaupun setitis, walaupun 2-3 titis, Masya Allah. Akan tetapi kalau air mata menitis kerana perkara-perkara yang lain, maka tidak adalah faedahnya untuk akhirat. Subhanallah. Contohnya orang itu mungkin dia menangis kerana ditinggalkan kekasih, dia pun sedih, menangis siang malam. Air mata itu tidak membantu untuk memadamkan api neraka. Ataupun barangkali dia menonton filem Hindustan yang mana hero dengan heroin putus cinta barangkali. खुशियाँ सहती है दिल पर जब्बर रहती है अपना कैसी ने न जानी जिंदल क्यों रहती है. Dia punya sedih menonton sampai bersepah-sepah tisu atas meja. Kata kalau tisu tu diperah, 1 cawan boleh dapat air mata. Sesungguhnya sebanyak itu pun air matanya tidak berguna sama sekali untuk akhiratnya. Akan tetapi air mata yang menitis kerana zikrullah, kerana mengingati Allah, walaupun hanya setitis, sesungguhnya air mata itu akan menjadi saksi di hadapan Allah bahawasanya mata ini pernah menangis kerana-Mu ya Allah. Sesungguhnya air mata itu akan dapat memadamkan api neraka. Masya Allah. Oleh itu merintihlah, menangislah kerana Allah banyak-banyak, besar manfaat dan faedah untuk akhirat kita insya-Allah. Baik. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dawa 99 adnaha alham. Maksudnya dengan menyebut kalimah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim merupakan ubat kepada 99 jenis penyakit yang paling kurang atau paling sedikit, iaitulah rasa resah gelisah. Rupanya rasa resah gelisah di hati itu merupakan penyakit yang paling ringan, dan ubatnya ialah lafazkanlah ucapan la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Malah dalam apa jua keadaan yang menyebabkan kita rungsing, kita bimbang, kita gelisah, kita tak keruan, sebutlah la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Lagi banyak kita sebut, lagi banyak kita ulang-ulangi, lagi tenang hati kita, lagi hilang masalah kita. Allah bantu untuk kita lupakan segala masalah, dan Allah bantu untuk kita menyelesaikan segala masalah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatani mahbubatani ila rahman, khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maksudnya, kata Nabi, ada 2 kalimah yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala, ringan pada sebutan, yakni pada lidah, tetapi berat pada timbangan.
yaitulah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. 2 patah saja kalimah, ringan, nak sebut senang, tetapi di sisi timbangan, di sisi Allah sangat berat, sangat dikasihi, sangat dicintai oleh Allah. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Jadi sambil naik kereta, tengah jalan jam, mungkin kereta kita tak bergerak-bergerak, lebih baik kita baca la haula wala quwata illa billahil azim. Lebih baik kita baca subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Lebih baik. Maknanya kita sedang menanam pokok-pokok di syurga kelak, insya-Allah. Daripada kita merungut mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak baik, yang sebenarnya akan menyebabkan hati kita bertambah resah, bertambah gelisah, bertambah sempit. Lebih baik kita zikrullah, subhanallah, kan? Subhanallah, masya Allah. Ringan pada sebutan tapi berat pada timbangan. Tapi yang ringan pada sebutan inilah yang orang tak sanggup nak buat. Orang lebih sanggup masuk kelas vokal. Sebab apa? Nak baiki pitching. Bayar yuran kelas vokal beribu-ribu banyaknya. Kalau vokal nak buat zikir munajat ke, selawat ke, maulid ke, nasyid ke, boleh tahan. Ini vokal sebab barangkali nak masuk pertandingan, tak tahulah pertandingan apa, sebab nak menang, nak dapat buat ratus ribu agaknya. Masya Allah, orang lebih sanggup berkorban untuk itu berbanding dengan nak menyebut 2 patah saja kalimah yang sangat-sangat ringan kata Nabi, tapi sangat berat timbangan di sisi Allah Ta'ala. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. InsyaAllah banyak-banyak kita berzikir, tenang hati kita. Kadang-kadang dalam kehidupan ini kita merungut lagi, kita mengeluh lagi. Kita kata apa? Aduh letihnya, aduh penatnya. Lalu Allah Ta'ala menjawab untuk keluhan hambanya itu. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa ja'alna naumakum thubata. Dan kami jadikan untukmu tidur itu sebagai suatu kerehatan. Jadi buat apalah kita merungut-rungut, penat sangatlah, letihlah, mengantuklah apa. Allah dah jawab dalam Quran. Allah kata tidurlah. Tidurlah, ya Allah. Sebab tubuh badan kita ini ada hak terhadap tuannya. Hak tubuh badan kita, dia juga perlukan waktu rehat yang mencukupi. Tuannya belasah dia sampai 24 jam, tak tidur langsung walau seminit, kesian dia. Jadi badan kita pun dia ada hak terhadap kita. Dia nakkan rehat. Satu hari ada 24 jam, kita bahagilah 8 jam itu untuk mencari nafkah, cari rezeki dan seumpamanya. 8 jam lagi untuk ibadah, 8 jam lagi untuk tidur. Kita rehatkan badan kita, subhanallah. Ada orang tu dia tak boleh tidur malam. Doktor kata dia ni kena insomnia. Insomnia ni penyakit susah tidur malam. Sebab apa orang ni kena insomnia? Dikatakan kerana kelenjar dalam tubuh badan tidak mampu untuk merembeskan hormon serotonin dan melatonin, menyebabkan dia akan sukar untuk tidur malam. Ini sains perubatannya lah. Lalu ada petua dalam kaedah rawatan tradisional. Kalau kita susah tidur malam, dah berminggu-minggu, berbulan-bulan tak mampu nak tidur yang deep sleeping, yang nyenyak, yang mencukupi, mudah saja. InsyaAllah kalau kita buat malam ni kita nyenyak tidur. Macam mana caranya? Ambil buah mengkudu yang besar yang dah masak. Mengkudu ni istilahnya ialah Morinda elliptica. Itu mengkudu besar. Kalau Morinda citrifolia itu mengkudu hutan. Barangkali ada pegawai dari frame kot. Ustaz salah sebut tu Ustaz. Tak apa, boleh diperbetulkan. Jadi buah mengkudu yang besar tadi yang dah masak di blender. Campur sedikit air di blender. Jadikan jus. Dan sebelum blender, sebaik-baiknya ambil 1 sudu madu asli. Dimasukkan, dicampur sekali, di blender. Sebaik saja jadi jus, diminum. InsyaAllah, malam tu nyenyak sangat tidur.
Jangan terbabas subuh sudah, sebab terlebih nyenyak. Subhanallah. Sebab apa begitu? Kerana ikut kajian, dalam buah mengkudu ada bahan aktif. Aktif ingredient namanya zeronin. Jadi bila kita minum, maka zeronin itu akan bertindak balas dengan kelenjar yang ada dalam tubuh badan, maka dia akan merembeskan hormon serotonin dan melatonin, menyebabkan kita akan nyenyak tidur. Subhanallah. Sebenarnya kalau cerita petua ni banyak yang ustaz boleh kongsikan, tapi kita ambil sikit-sikit lah. Baru-baru ni bersempena Raya Aidil Adha, kan banyak korban sana sini. Subhanallah. Jadi antara petuanya time sembelih lembu tu apa kita nak buat? Okey. Ketika mana dikorek lubang untuk menakung darah-darah pancutan daripada sembelihan tadi, subhanallah. Rupanya darah itu sangat baik bagi mereka yang mengalami masalah pecah-pecah pada tumit kaki. Kan setengah orang kaki tu dia merekah, dia rekah, dia terbelah. Jadi caranya macam mana? Sebaik saja sembelih, kita rendam kaki kita dalam lubang yang bertakung darah lembu korban tadi. Rendam selama 20 minit. Rendam selama 20 minit. Ya, 20 minit. Lepas 20 minit, dibasuh. Jangan tak basuh pula. Dibasuh, ya. Jadi petua ini Ustaz dapat dari mana? Sebelum ni Ustaz ada menonton rancangan Tanyalah Ustaz NTV 9. Jadi Ustaz yang ceramah tu sendiri cerita pengalaman dia. Dia kata lepas dia sembelih, dia kata okey, siapa yang ada pecah-pecah tumit, kaki merkah apa semua tu boleh rendam. Masa tu tak ada siapa yang nak rendam kaki dalam darah sembelihan, melainkan beberapa orang sahaja. Lepas tu orang yang beberapa orang tu, waktu malam dia dapati kakinya hampir bercantum. Rekah-rekah hampir bercantum, subhanallah. Lepas tu besoknya dia bagi tahu kakinya dah bercantum. Rekah semua dah melekat balik dalam masa 1 hari 1 malam sahaja. Masya Allah. Lalu korban tahun berikutnya, ustaz tu baru sembelih, masing-masing dah tanah kaki dah. Habis saja sembelih semua rendam kaki. Subhanallah. Ini salah satu petua. Sebab lembu korban ni dia lain. Sebab dia akan masuk syurga sebagai tunggangan dalam syurga. Sebab tu kalau kita sembelih lembu korban, tak sama sembelih lembu selain bulan Aidil Adha. Lembu yang tak korban. Lembu tak korban meronta-rontanya lain macam. Tapi lembu korban tak ada. Dia macam dah tahu dia nak masuk syurga. Dia tenang aja. Subhanallah. Lain. Sebab kita korban itu suatu ibadah di sisi Allah. Kemudian satu lagi petua masih berkait dengan lembu korban juga. Ini ustaz dapat daripada kawan Wak Rojikin daripada Banyumanis ke apa, dekat Jawa Barat. Dia datang Malaysia, ustaz sembang dengan dia. Dia kata tempat dia memang dah jadi suatu kebiasaan. Tapi sangat-sangat mujarab dengan izin Allah. Tapi mesti lembu korban. Macam mana? Ini bagi mereka yang sakit belakang, sakit pinggang. Asyik sakit pinggang, angkat berat sikit, tu seliuh, dah jalan pun sengit. Nak bagi lurus badan pun tak boleh, sengit juga. Seminggu lah merana. Lepas tu okey balik. Mana sakit pinggang lah tu. Dia tak boleh angkat berat-berat dan seumpama. Rupanya ya Allah, ada juga ubatnya dekat lembu korban dengan izin Allah. Macam mana? Sebaik saja lembu disembelih, kita lapar, cepat-cepat kita ambil pada bahagian tulang tongkeng lembu tadi. Maksudnya bahagian tulang sumsum dia, tulang tongkeng dia. Dapatkan tulang tongkeng tak besar pun, lebih kurang besar ibu jari ni lah. Dan ambil tulang tongkeng tu, basuh bersih-bersih, bismillah, bacalah selawat apa, makan terus. Tak payah dimasak. Makan kunyah-kunyah, telan. InsyaAllah hari tu juga pinggang kita baik dengan izin Allah. Ini semua keajaiban-keajaiban daripada lembu sembelihan korban tadi. Cuma kita tak tahu. Tapi tempat wak tu dah jadi suatu kebiasaan. Orang berebut-rebut nak dapatkan benda tu. Siapa yang dapat tu dengan izin Allah, baiklah dia punya sakit pinggang dengan izin Allah. Kemudian satu lagi petua berkenaan dengan lembu korban juga. Kalau kita nak sakit lutut, ya Allah, lutut kita bertahun-tahun sakit. Pergi hospital, di-injek 6 bulan lega. Lepas 6 bulan, alamak sakit lagi. Sekali injek, 2-3 ribu kena bayar. Contohnya. Jadi rupanya petua pada lembu korban, pada bahagian kaki lembu tu, nanti bila kita dah lapaskan, ada lemak-lemak dia, lendir-lendir, lumur dengan tangan, lepas tu sapu pada lutut kita. Apa tu biar aja, biar sampai kering. Mudah-mudahan ada juga keajaiban dengan izin Allah. Kemudian orang yang ada mengalami masalah hati. Masalah hati. Kalau sakit hati lain.
Sakit hati dia kena baca Quran, istighfar, selawat. Ini livernya bermasalah. Jadi kalau orang ada sakit pada bahagian hati, nak tahu senang, mata dia berwarna kuning, putihnya berwarna kuning. Lagi kuning maknanya lagi hatinya bermasalah atau jaundice. Jadi caranya begini, ambil hati lembu, masa korban tu dapatkan hati dia. Hati lembu itu dibakar atas api sampai rentung, sampai dia punya luar tu hitam, hangus, hangit, macam tu sampai rentung. Lepas tu dipotong, dalamnya dimakan. Insya-Allah mujarab untuk orang yang ada masalah sakit hati. Sakit hati liver. Bukan sakit hati marah ke orang, bukan. Itu lain, itu ubatnya lain pula. Hati lembu tak jadi. Subhanallah. Itu antara beberapa petua yang Ustaz dapat kongsikan, dan banyak lagi kalau nak dikongsikan. Baiklah. Kadang-kadang dalam kehidupan ni kita merungut lagi, kita mengeluh lagi. Kita kata apa? Kita kata, aduh, aku dah tak mampu nak menghadapi segala bentuk ujian ini. Aduh, aku dah tak mampu dah nak pikul amanah ini, sangat berat bagiku. Lalu Allah Ta'ala jawab untuk keluhan hambanya di dalam Al-Quran. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitanir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya aku tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan tahap kemampuannya. Maknanya ujian yang Allah berikan pada kita, sebenarnya kita sanggup pikul. Kalau kita tak mampu, kita tak sanggup, Allah tak bagi ujian itu pada kita. Sebab apa Allah bagi hingga kita rasakan sangat berat? Kerana Allah nak bagi pahala lebih pada kita. Sebab ujian tu Allah tak bagi dekat orang lain. Jadi pahala tu yang layak menerima kita sahaja. Orang lain tak dapat. Subhanallah. Dan dengan sebab Allah nak bagi pahala lebih, dalam masa sama Allah nak memuliakan martabat kita di sisinya, di samping mengampunkan segala dosa-dosa kita yang lalu. Subhanallah. Ada orang dia merasakan, kenapa ya Allah uji aku ni berat sangat, sedangkan orang lain tak ada pun. Kita selalu bersangka begitu. Tapi jangan kita sangka begitu. Kerana sebenarnya semua daripada kita pernah mengalami ujian yang sangat berat, tapi berbeza-beza bentuknya. Ujian tu sama je sebenarnya, sama. Ustaz teringat macam mana satu kisah seorang tuan guru. Dia mengajar anak muridnya yang begitu ramai. Salah seorang daripada anak muridnya selalu merungut. Setiap kali bertemu saja dengan gurunya, dia mesti merungut. Aduh, letihnya, semua serba tak kena. Walaupun masalah yang kecil-kecil, masalah yang remeh-remeh. Masya Allah. Suatu hari, anak muridnya pun bila bertemu dengan tuan guru, dia kata apa? Wahai tuan guru, boleh tak tuan guru nasihatkan saya agar saya tidak merungut lagi lepas ini. Sebab saya selalu merungut, selalu mengeluh, sampai hati saya tak tenang. Lalu tuan guru tu pun dia nasihat dengan penuh hikmah. Apa katanya? Baik, sekarang saya nak kamu ambil segenggam garam. Lalu budak tu pun ambil segenggam garam, masukkan dalam segelas air. Dia pun masukkan dalam segelas air. Lepas tu tuan guru tu suruh kacau, dia pun kacau. Lepas tu minum. Lepas tu anak murid tu pun minum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Masya Allah, lega rasanya. Lalu anak murid tu minum. Bila dia minum, dia tersembuh balik apa yang diminum. Sebab terlalu masin dan pahit pula. Bukan sekadar masin, tapi pahit pula. Bayangkanlah satu gelas, satu genggam garam masuk, macam mesti terlalu masin dan terlalu pahit. Lepas tu tuan guru suruh anak murid tu pula ambil lagi satu genggam garam, masukkan dalam satu tong air yang bersih. Lalu anak murid buat seperti mana yang disuruh. Dia masukkan, tuan guru tu suruh kacau, dia pun kacau. Bila dia kacau, tuan guru suruh anak murid tu minum. Bila dia cedok air daripada tong, dia minum, dia dapat minum sampai habis. Bukan satu tong lah, satu bekas yang dicedok tu. Dalam keadaan tak ada pun rasa masin, bahkan ada sikit lemak-lemak. Subhanallah. Lalu anak murid tu tak faham. Lantas tuan guru tu pun dia menghuraikan apakah mesej yang sebenarnya ingin disampaikan olehnya. Tuan guru tu kata, sebenarnya ujian atau masalah yang Allah campakkan pada semua orang itu sama saja. Banyaknya satu genggam garam tadi, seolah-olah. Dan bekas ini pula yang dimasukkan garam tadi ialah hati kita, hati.
kalaulah masalah sebesar satu genggam garam, tiba-tiba hati kita cuma besar gelas saja. Kecil, hati kita kecil, jiwa kita kecil. Jadi Allah campakkan masalah. Yang itu kita merungut, aduh maksudnya, pahitnya, aduh. Padahal kecil aja masalah, kita merungutlah, mengeluhlah itu ini, salahkan takdir lah, semua salahkan orang lah, semua tak kena. Tetapi kalau masalah itu sama, besar segenggam garam juga, masukkan dalam satu tong air. Tong tu ibarat hati, orang yang berjiwa besar. Gelas ni jiwa kecil. Orang tu jiwa besar, hati besar, pikiran positif, banyak zikrullah, banyak kesabaran, banyak reda. Maka bagi dia tak ada apa pun masalah itu, dia dapat hadapi dengan penuh ketenangan dan reda. Bahkan kadang-kadang air tu bila ada garam tu dia lagi lemak. Macam kita masak bubur garam secukup rasa kan, lemak. Dia lagi sedap nak minum air tu. Maksudnya dengan segala cabaran, masalah itu ditukar, dianggap itu satu cabaran yang perlu dihadapi, dan ini merupakan suatu bentuk yang Allah nak bagi. Yang mana kalau dia sabar, dia redha, Allah dah bagi pahala dekat aku. Subhanallah. Jadi nampak. Jadi sebenarnya ujian sama. Cuma hati kita menerima tu macam mana. Kecil hati, merungutlah kita, mengeluhlah kita. Besar hati kita, baik keimanan kita, maka kita terima dengan penuh redha, tenang, sabar dan seumpamanya. Subhanallah. Sebab itulah macam episod yang lalu Ustaz ceritakan tentang Saidina Bilal bin Rabah. Waktu diseksa begitu teruk oleh tuannya Umayyah bin Khalaf, dia begitu tenang sekali kerana hatinya besar. Subhanallah. Dan seringkali orang merasakan ujian yang Allah timpakan atasnya itu lebih berat daripada orang lain. Contohnya seorang wanita. Satu hari dia mengeluh, dia merungut. Dia kata apa? Minah, aku ni ada satu masalah. Apa masalahnya Timah? Minah, masalahnya sekarang suami aku ni dia kahwin satu lagi diam-diam. Dia tak bagi tahu aku. Tahu-tahu dah ada 3 orang anak aja. Hari ni baru aku tahu. Sabar Timah, sabar. Mina, kau kata sabar, bolehlah. Cuba kena atas kau, baru kau tahu. Sabar. Masya Allah. Jadi yang Timah ni rasa macam berat sangat. Tiba-tiba ada wanita lain pula kata, contohlah, dia kata apa? Alah Timah, harus suami poligami pun dah susah hati. Kalau redha selesai masalah. Aku ni lagi berat ujian aku. Dia baru suami poligami pun dah macam tu rasa. Aku ni lagi teruk. Aku ni kena kanser payudara tahap 4. Bukan sahaja 2-3 kali aku lalui proses rawatan kemoterapi, bahkan dan berpuluh kali aku lalui rasa sakit macam kena lenyek kereta api. Maknanya yang seorang ni dia lagi berat. Tiba-tiba ada perempuan lain pula kata, alah setakat suami poligami, setakat kanser payudara, aku ni lagi berat. Dia kata aku ni lagi berat. Macam mana kisahnya? Ustaz teringat baru-baru ni ada satu kisah ibu muda. Ibu muda suatu hari dia sedang mandikan bayinya dekat bilik air. Sedang dia mandikan, tiba-tiba dengar suara anaknya menjerit-jerit di luar bilik air. Aduh sakit. Si ibu ni pun merasa cemas. Dia pun keluar bilik air. Dia dapati 2 orang anaknya, si abang dengan si adik, sedang main tikam-tikam. Rupa-rupanya besi pembakar BBQ, sebab buang Q lain macam bunyinya. Besi pembakar BBQ itu rupanya dah tertusuk pada dada adik dia. Dah tertusuk. Lalu berdarah-darah. Ibunya tak fikir panjang, terus dia capai kunci kereta. Dia pun tak fikir mana pergi si abang tadi. Dia pun papa adiknya, angkat adik masukkan dalam kereta. Dia pun terus start kereta. Sebaik saja dia start kereta, dia pun nak keluar daripada rumah, dia reverse kereta tu. Bila dia reverse saja, kereta tu bergoyang. Bila dia keluar, dia tengok belakang, rupanya si abang menyorok belakang kereta, dah tersepit antara belakang kereta dengan dinding rumah. Masya Allah. Lalu bila dia renggangkan kereta, anaknya terus rebah, terkulai dekat lantai. Dia pun papah si abang tadi, anaknya tadi masuk dekat bahagian belakang dalam kereta. Tapi masih hidup dua-dua. Lalu dia pun pecut kereta selaju-lajunya untuk menuju ke hospital. Di dalam perjalanan, dia pun toleh ke kiri, melihat yang si adik tadi semakin lemah. Akhirnya terus tak bergerak. Dan bila dia pegang nadi, sudah meninggal rupanya. Walaupun begitu, si abang masih ada, nyawanya perlu diselamatkan. Ibu tadi terus pecut selaju-lajunya ke hospital. Tiba-tiba si ibu tadi break emergency. Cik!
Dia baru teringat apa cerita bayi yang dimandikan tadi. Apa cerita bayi? Dia pun U-turn balik. Dia pun berpatah balik. Sebaik saja sampai rumah, dia masuk pintu rumah, pergi ke bilik air, buka pintu bilik air, tengok si bayi tadi sudah lemas di dalam air di bathtub. Bathtub tu kan ada air, bayi tu dah lemah. Dan betapa sedih hati ibu ni kerana anak yang dikandungkan selama 9 bulan dalam perutnya, melahirkan hingga separuh nyawa habis, mati dalam waktu yang dekat-dekat pada hari yang sama. Bayangkanlah serentak, hari yang sama, waktu dekat-dekat. Sedih tak hati ibu ini? Sedih. Jadi kalau tengok keadaan tiga keadaan situasi wanita tadi tu, mungkin barangkali semua pun sedih lah. Barangkali bergantung pada iman seseorang. Cuma bentuk ujian tu lain-lain. Dan kita dalam surau Rahmah ini pun begitu. Setiap orang kalau kita sembang mesti ada kisah-kisah sedih silam. Semuanya pun sedih, cuma bentuk dia lain-lain. Cuma bagaimana hati kita nak menerima bentuk ujian daripada Allah, ya? Kalau kita beriman, insya-Allah kita boleh terima semua dengan penuh redha dan kebahagiaan. Tapi kalau kurang iman kita, masya-Allah, itu yang merisaukan, merungsingkan. Masya-Allah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kadang-kadang dalam kehidupan ini kita merungut lagi, kita mengeluh lagi, kita kata apa? Ya Allah, sia-sia saja aku berbuat baik pada orang itu, tak berfaedah sama sekali aku berkhidmat untuknya, maka tidak berguna langsung aku buat segala kebaikan selama ini. Astaghfirullah. Lalu Allah Ta'ala menjawab untuk keluhan hambanya. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka barang sesiapa yang melakukan kebaikan walaupun hanya sekecil zarah, tetap akan diperlihat, yakni diberi balas baik di hari akhirat kelak. Jadi kita tak perlulah nak merungut, mengeluh, ya. Sebab apa kita merungut, kita mengeluh atas segala kebaikan khidmat yang kita buat? Kerana kita lakukan bukan kerana Allah, tapi kita mengharapkan penghargaan manusia, pujian manusia, sanjungan manusia, balas jasa manusia dan seumpamanya. Jadi buatlah apa sahaja kerana Allah. InsyaAllah kita tak akan sedih. Takkan sedih. Sebab Allah tak akan sia-siakan segala kebaikan kita walau hanya sekecil zarah. Ingat tak kisah seorang wanita pelacur zaman dulu, Bani Israel. Wanita pelacur ni suatu hari dia mengalami kehausan yang amat sangat. Lalu di tengah-tengah padang pasir dia mencari air. Akhirnya dia nampak sebuah perigi. Dia pun masuk dalam perigi itu, dia pun minum air di dasar perigi. Lepas dia keluar saja daripada perigi itu, tiba-tiba seekor anjing yang sedang kehausan amat sangat lalu di hadapannya. Nak tahu anjing haus, tahu senang saja, tengok pada lidah. Kalau jelir panjang aja, tu dia tengah haus lah tu. Lalu wanita yang dikatakan pelacur itu tak sampai hati, merasa kesian terhadap haiwan yang namanya anjing itu. Lalu dia masuk sekali lagi dalam perigi, dia buka kasutnya, dia jadikan pencedok gayung. Dia pun ambil air dengan kasutnya, dia keluar daripada perigi, diberi anjing itu minum. Lalu anjing itu pun minum. Rupa-rupanya diberitakan, dengan sebab dia beri anjing kehausan itu minum, menjadi asbab perempuan ini masuk ke dalam syurga Allah. Padahal pelacur tu. Sebab apa? Kerana masa dia bagi minum anjing bukan sebab mengharapkan pujian manusia, atau bukan sebab dia nak tunjuk yang dia ni bagus ni, dia penyayang pada haiwan-haiwan. Tak ada. Sebab manusia tak ada ketika itu. Betul-betul lahir daripada hati yang tulus, mulus, kudus, ikhlas. Lalu Allah bagi kelebihan padanya, masuk syurga. Sebab itulah Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, janganlah kamu meremehkan suatu kebaikan pun walaupun hanya mengukir senyuman di bibir ketika bertemu dengan saudara kamu. Jangan pandang remeh. Kadang-kadang kita pandang remeh. Apa? Orang sedekah bagi RM1,000. Ini sedekah cuma ukir senyuman saja. Ini sedekah apa benda? Kita macam remehkan benda tu. Jangan. Mana tahu dengan sebab senyuman ikhlas tadi itu menjadi asbab kita masuk syurga Allah. Kita tak tahu. Lalu lakukanlah apa saja kerana Allah, pasti kita tak akan merungut, kita tak akan mengeluh. Tapi kalau kerana makhluk, kerana manusia, mungkin masa dapat habuan kita senyumlah, kita puas hatilah. Tapi bila orang tak pandang kita, tak hargai kita, tak berterima kasih pada kita, kita rasa marah, rasa kecewa, itu kita macam-macam rungutan dan keluhan.
sahabat Ustaz Munif Hijaz. Munif Hijaz dia pernah nasyid, dia kata apa? Pandangan mata selalu menipu, pandangan akal selalu tersalah. Pandangan nafsu selalu melulu, pandangan hati itu yang hakiki. Kalau hati itu bersih, hati kalau terlalu bersih, firasatnya tepat dengan kehendak Allah. Tapi hati bila dikotori, bisikannya bukan lagi kebenaran. Tapi hati bila dikotori, bisikannya bukan lagi kebenaran. Hati tempat jatuhnya pandangan Allah. Jasad lahir tumpuan manusia, utamakanlah pandangan Allah daripada pandangan manusia. Utamakanlah pandangan Allah daripada pandangan manusia. Jadi utamakan pandangan Allah daripada pandangan manusia. Kadang-kadang kita merungut lagi, kita mengeluh lagi, kita kata apa? Kita kata, ya Allah, dah tak ada orang nak tolong aku, tak ada orang nak bantu aku dah, ya Allah. Dulu masa aku kaya raya, semua mengaku kawan, semua mengaku sahabat, semua mengaku adik-beradik. Sekarang aku papa kedana, aku tak ada apa-apa, aku miskin tegar, semua menjauhkan diri daripada aku. Hatta adik-beradik aku pun tak mengaku aku adiknya. Masya Allah. Itu orang kata apa? Abang beruang, ayang sayang. Abang pokai, abang melayang. Tapi bukan isteri kita lah. Isteri kita okey semua, insyaAllah. Isteri solehah. Ini orang-orang yang bersifat materialistik lah. Begitu lebih kurang. Abang beruang dia kata. Ayang sayang. Abang beruang, beruang. Ayang sayang. Abang pokai, abang melayang. Astaghfirullah. Masya Allah. Lalu, mengapa hingga kita merasakan tak ada orang nak bantu kita, tak ada orang nak tolong kita, sedangkan Allah sejak azali lagi dah menawarkan untuk membantu hamba-hambanya dengan syarat hambanya mestilah meminta sesuatu daripadanya. Masalahnya hari ini kita tak minta pada Allah. Macam mana Allah nak tolong kita? Subhanallah. Jadi macam mana kita nak minta pada Allah? Sudah tentu jaga solat 5 waktu. Kerana solat itu ialah doa. Kalau orang tak bersolat, tak jaga solat 5 waktu, bila masa dia berdoa pada Allah? Kerana selalunya orang berdoa ketika mana habis solat. Dia tak solat maknanya dia tak doa. Sebab itulah dia selalu merungut mengeluh. Sedangkan kalau orang yang solat, jiwanya sangat-sangat tenang. Walaupun mungkin dia buntu seketika, tapi dia ada Allah yang pasti akan membantunya. Subhanallah. Baik. Antara cara kita nak dapat kualiti dalam solat, kita kena memahami ayat-ayat yang kita baca dalam solat. Terutamanya surah Al-Fatihah. Bukan saja kita nak tahu bacaan surah Al-Fatihah itu sendiri, tapi kita nak tahu apa yang Allah jawab terhadap bacaan Fatihah kita itu tadi. Baik, Ustaz kongsikan sikit ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung denganmu ya Allah daripada syaitan yang direjam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Lalu Allah Ta'ala menjawab untuk bacaan hambanya itu. Apa kata Allah? Hamadani abdi. Hambaku sedang memujiku. Kita baca lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Maha pemurah lagi Maha penyayang. Lalu Allah Ta'ala menjawab untuk bacaan hambanya itu. Apa kata Allah? Majjadani abdi. Hambaku sedang mengagungkanku.
Kita baca lagi, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Lalu Allah Ta'ala menjawab untuk hambanya itu. Apa kata Allah? Fawwada ilayya abdi, hambaku sedang berserah kuasa kepadaku. Kita baca lagi, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami menyembahmu, ya Allah hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Lalu Allah Ta'ala menjawab untuk bacaan hambanya itu, Hadza baini wa baina abdi, ini adalah antara urusanku kata Allah dan urusan hambaku. Kita baca lagi, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang engkau anugerahkan nikmat ke atas mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan jalan mereka yang sesat. Lalu Allah Ta'ala menjawab untuk bacaan hambanya yang dikasihi itu. Apa kata Allah? Sa'alani abdi wali abdi ma sa'ala. Maksudnya, hambaku sedang meminta sesuatu daripadaku dan akan aku berikan apa yang diminta olehnya. Masya Allah. Allah kata, hambaku sedang meminta sesuatu daripadaku dan akan aku berikan apa yang diminta olehnya. Lalu mintalah pada Allah apa sahaja yang baik-baik. InsyaAllah pasti Allah akan beri. Dan kadang-kadang kita merungut lagi, kita mengeluh lagi. Kita kata apa? Aduh sedihnya, aduh pilunya, dukanya, nestapanya. Lalu Allah Ta'ala menjawab untuk keluhan hambanya, La tahzan innallaha ma'ana, usahlah kamu bersedih, sesungguhnya aku bersama kamu. Subhanallah. Baik, mungkin ini penghujung dua kisah Ustaz nak kongsi. Pertama, kisah mengenai Ummu Salamah. Suatu hari Ummu Salamah bertemu dengan Rasulullah SAW. Dia pun mengadu, Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah kematian suamiku, yakni Abu Salamah, kerana mengikuti peperangan jihad fi sabilillah bersamamu ya Rasulullah. Dan sejak hari kematian suamiku hingga ke hari ini, aku tidak mampu untuk menghilangkan kesedihan di hatiku. Ya Rasulullah, boleh tak engkau ajarkan aku suatu doa yang mana kalau aku baca akan hilang kesedihan di hatiku ini. Lantas Nabi pun ajar. Nabi kata apa? Allahumma ajur ala musibati hadza wa khluf li khairam minha. Maknanya, ya Allah, kau berilah pahala atas ujian yang menimpa hidupku ini dan engkau gantikanlah ianya dengan sesuatu yang lebih baik. Dan setiap kali Ummu Salamah mengamalkan doa ini, dia akan terfikir, adakah lagi lelaki yang lebih baik daripada suami aku? Aku rasa Abu Salamah itulah sahabat yang paling baik di kalangan sahabat-sahabat Nabi. Tak ada dah orang yang lebih baik daripada suami aku. Dia selalu berfikir begitu. Sebab doa tu kan disebut, dan kau gantikanlah dengan yang lebih baik. Dia terfikir, adakah lagi yang lebih baik? Rupanya setelah diamalkan, tak lama tu Rasulullah SAW datang meminang Ummu Salamah dan mengahwini Ummu Salamah. Rasulullah SAW menjadikan Ummu Salamah isteri baginda SAW. Nah, mana lebih baik agak-agaknya? Sudah tentu Rasulullah SAW jauh lebih baik daripada bekas suami Ummu Salamah, yakni Abu Salamah. Sebab itulah kadang-kadang Allah tarik sesuatu yang kita cinta, Allah tarik sesuatu yang kita sayang dalam hidup. Sebab Allah nak bagi sesuatu yang lebih baik daripada apa yang hilang daripada kita. Sebab itu kena sabar atas segala bentuk ujian. Redha. Allah lebih tahu sebenarnya, sedangkan kita tak tahu. Dan kisah terakhir, tadi kedua akhir, ini yang terakhir betul lah insyaAllah. Okey, kisah terakhir, ini kisah ni macam rekaan tapi pengajaran sangat besar. Pada zaman dahulu ada seorang raja, hobinya berburu binatang di dalam hutan. Tetapi setiap kali dia berburu binatang, pasti akan ditemani oleh pembantu dia atau khaddam dia.
Pada suatu hari tiba-tiba di dalam hutan, raja tu nampak seekor rusa sangat gemuk lalu di hadapannya. Apa lagi, raja tu pun keluar pistolnya atau senapangnya. Macam itulah. Dia pun tembak. Orang Melayu kata macam ni, bang, bang, bang. Orang Jawa kata puer. Orang Banjar kata cetor. Macam itulah lebih kurang. Lalu peluru tu menepati kena tubuh badan rusa tu pun tumbang. Sebaik saja raja tadi menghampiri rusa, didapati rusa tu masih hidup, belum meninggal dunia lagi. Lalu raja tadi keluarkan pisaunya yang amat tajam, dia pun sembelih. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Bila dia sembelih, kerana terlalu tajam pisau itu, maka raja tadi terpotong salah satu daripada jari tangan kiri, menyebabkan jari itu putus. Lalu meraung-raung, meronta-ronta raja. Aduh sakit. Pembantuku, kau tengok tangan beta dah putus ni. Lalu pembantunya kata apa? Khadamnya kata apa? Wahai tuanku, pasti ada hikmahnya. Kau kata ada hikmah, sedangkan beta dalam keadaan kesakitan begini, tak guna. Lalu pembantunya tadi dipenjarakan, dipenjara istana, dipenjarakan. Minggu demi minggu pun berlalu, akhirnya tangan raja tadi sembuh daripada luka. Dan raja tadi tetap juga meneruskan hobinya seperti biasa, pergi berburu haiwan dalam hutan. Cuma kali ini bila dia masuk hutan, tak ditemani oleh sesiapa, sebab khadamnya dah dipenjarakan. Sebaik saja dia masuk ke dalam hutan, punya jauh ke dalam hutan, tak jumpa sebarang sasaran. Masuk lagi dalam, tak jumpa. Masuk lagi dalam. Akhirnya raja itu tersesat di sebuah perkampungan orang-orang asli bangsa makan orang. Ini cannibal lah kiranya. Cannibal. Kemudian kebetulan orang-orang asli ini tengah malam nanti waktu bulan mengambang, dia nak buat pesta. Yang mana pesta itu terpaksa mengorbankan satu nyawa manusia. Kebetulan raja tu dah dapat ditangkap, dia orang pun ikat. Lalu dia orang masukkan dalam kawah atau periuk yang sangat besar. Lalu dia pun isi air sampai paras leher raja tadi. Ketika sampai paras leher raja, bukan itu saja, malah orang-orang asli ni dia masuklah segala rempah ratus, segala kata orang sup bonjot, adabi, semua masuk belaka. Lepas tu dia gaul secukup rasa. Kemudian orang asli ni dia nak hidupkan api. Ketika mana nak hidupkan api, baru dia teringat, dia orang tak minta pendapat Tok Batin lagi. Lalu dia pun jumpa Tok Batin. Ini bukan momok antara bangsa, ini Tok Batin. Lalu bila jumpa Tok Batin, dia kata, Tok Batin, kami dah dapat seorang manusia sangat sempurna untuk dijadikan korban pesta kita malam ini. Apa pandangan Tok Batin? Tok Batin kata, good job, bagus. Tapi kamu kena pastikan tidak ada sebarang kecacatan pada anggota tubuh badannya. Lalu bila dicek, rupanya tangan kirinya salah satu jarinya sudah copot, sudah ompong. Itu gigi. Dah tak ada. Dia pun, Tok Batin, kami dapati salah satu jarinya tak ada, tinggal 4 aja. Oh, kalau macam tu kita tidak perlukan manusia yang begini. Kita hanya perlukan manusia yang sempurna. Kau lepaskan dia. Lalu raja tadi pun dilepaskan. Sebaik saja raja tadi dilepaskan, dia bergegas balik ke istana. Sampai ke istana, cepat-cepat dia pergi ke penjara, buka pintu penjara, dia masuk saja, dia peluk terus khadam dia, peluk terus pembantunya sambil menangis-nangis. Raja tu kata, wahai pembantuku, khadamku, maafkan beta, kerana beta telah memenjarakan kamu di sini. Masya Allah, memang benarlah katamu tempoh hari, ada hikmah daripada jari beta yang putus ini. Maafkan beta. Wahai tuanku tak perlu nak minta maaf. Bahkan Patik berterima kasih banyak-banyak kepada tuanku kerana memenjarakan Patik di sini. Sebab apa? Sebab ada hikmahnya tuanku. Hikmah? Kau ni hikmah. Tak ada ayat lain apa? Okey, apa hikmahnya? Hikmahnya begini tuanku. Kalaulah tuanku tak penjarakan Patik di sini, waktu tuanku pergi berburu, pasti Patik akan mengikuti tuan pergi berburu. Waktu ditangkap oleh orang-orang kanibal, ketika itu mereka dapati jari tuanku semua sempurna. Tetapi minta maaf, jari tuanku semua Allah lupa pula terbalik saya cakap. Macam itulah lebih kurang. Mereka dapati jari tuanku tak sempurna dan jari Patik pula sempurna. Maka ketika itu tuanku akan dibebaskan, Patik akan jadi korban mereka. Jadi terima kasih banyak-banyak tuanku kerana memenjarakan Patik di sini. Itulah hikmahnya. Masya Allah. Nampak tak? Lebih kurang begitu kisah. Maknanya apa juga yang terjadi ada hikmah.
Sebab itu kita tak perlu merungut mengeluh, sebab Allah lebih tahu sedangkan kita tak tahu. Allah Maha bijaksana, diaturnya semua itu mudah-mudahan kebaikan untuk kehidupan kita dunia dan akhirat. Jadi insya-Allah setakat ini sajalah ya apa kongsian ringkas, nampak simple aja tapi mudah-mudahan adalah kebaikan daripadanya insya-Allah. Macam biasalah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pertama nanti boleh bentang sejadah lah belakang tu, sebab ana ni utusan Ustaz Azrul. Sepatut Ustaz Azrul sekarang dia dekat Australia, dekat Perth. Sebab Ustaz Azrul dia melihat peluang-peluang untuk dapatkan lembu dan kambing. Sebab dikatakan dekat Australia, katalah jumlah duit kita banyak ni, kalau beli kambing dekat Malaysia boleh dapat 20 ekor. Tapi dengan jumlah duit yang sama tu, kalau beli kambing dekat Australia dapat 100 ekor. Kan beza. Dekat Malaysia dapat 20 ekor, Australia dapat 100 ekor. Nak kata sana harga kambing lembu rendah sangat. Cuma mungkin tak ada orang yang kebetulan Ustaz Azrul dapat peluang, ada orang nak uruskan semuanya. Dan tak lain tak bukan sebahagiannya untuk pembangunan Mahat Tahfiz Matqi lah, sebahagian. Sebab Ustaz Azrul kata kita kena fikirkan sesuatu yang kita boleh bangun dengan sendiri. Sebab selama ni banyak harapkan sumbangan apa semua kan. Mudah-mudahanlah doakan kejayaan kami. Tapi sumbangan pun tak apa juga, peluang untuk beramal jariah insya-Allah ya. Di samping Mahat Tahfiz yang akan dibangunkan di Lahad Datu Sabah, dan Sekolah Rendah Islam Syekh Izzuddin Islamic School and Tahfiz sudah mula dibuka untuk pendaftaran. Baru ni dah ada lebih kurang 20 orang lah yang nak daftarkan anaknya masuk. Jadi kita buka lagi sampai hujung tahun. Itu Sekolah Rendah Islam berkonsepkan integrasi. Pagi sampai tengah hari hafal Quran, hadis, doa-doa dan juga vocab, bahasa Inggeris, bahasa Arab. Hafal kamus. Nanti senang nak cakap Inggeris, cakap Arab insya-Allah. Kemudian petang pula akademik, sains, matematik, bahasa Inggeris, bahasa Arab, bahasa Malaysia dan juga pendidikan Islam. Di samping makan 3 hari. Pagi, tengah hari, petang. 3 kali ya Allah. 3 hari kan hari berikutnya ke Bulu pula dia orang. Kesian. Astagfirullahalazim. Jadi besarlah harapannya. Di samping Matki sekarang suraunya tu sekarang tengah bina yang atas. Bina atas maknanya tingkat ketiga lah, ground floor, tingkat 1, tingkat 2. Tapi kita orang kampung sebut bawah tu ground floor tingkat 1 lah. 1, 2, 3. Atas tu tengah pembinaan lah, atap bumbung, dan juga kita tengah bina bilik air. Yang dulu simen aja, sekarang kita guna tile. Jadi kalau mak bapak datang tu lebih selesa lah insya-Allah. Jadi itu semua perlu dana insya-Allah. Bolehlah ulus seikhlas yang hati ya. Mudah-mudahan Allah menerima segala sedekah infak kita fi sabilillah. Kemudian macam biasalah Ustaz dia bawa beberapa barangan di belakang sana, ujung sana. Pertama Ustaz bawa teh daun limau purut. Tak pernah dengar lagi ni. Teh daun limau purut. Dia ada campur daun limau purut, campur misai miau, misai kucing, dan juga stevia. Stevia sangat baik gantian kepada gula. Jadi orang kencing manis sangat baik minumnya insya-Allah. Misai kucing pula sangat baik bantu rawat darah tinggi dan kencing manis. Juga bantu rendah kolesterol. Manakala daun limau purut sangat baik untuk menghilangkan bau pada badan. Kadang-kadang kita balik rumah baring saja isteri kata, "Bang, hapaklah bau badan abang." Ataupun kadang-kadang isteri kita tah balik kondangan ke apa, kita pula bacinlah bau kau ayang. Aduh, contoh. Jadi insya-Allah dengan amal minum teh daun limau purut, bau badan akan hilang insya-Allah. Bukan sahaja hilang, malah akan bertambah wangi sekiranya dispray minyak wangi insya-Allah. Lepas tu ada lagi Ustaz bawa madu asli dari Iran. Bila sebut Iran jangan risaulah, sebab madu sebab lebah dia tidak menganut fahaman Syiah insya-Allah. Lebah hanya seekor lebah. Ada sangat baik. Kemudian Ustaz ada bawa minyak zaitun, itu sangat baik untuk cairkan kolesterol dan rawat sistem saraf sekiranya diamal. Tak boleh malam ni minum aja bismillahirrahmanirrahim minum. Semua hilang, 4 serangkai semua hilang. Besok dah sihat tak? Dia kena malah minggu-minggu, bulan-bulan insya-Allah ya. Dan ada yang terakhir Ustaz bawa coklat IQ. Ini Muslim produk, mengandungi 8 makanan sunnah. Buah tin, zaitun, kismis, badam, za'faron, habatus sauda, madu asli. Dan kismis yang dimasukkan ialah kismis Ustaz Ismail Kamus yang telah disyifakan dan diruqyahkan. Itu kismis yang dimasukkan dalam kandungan coklat ini. Dan coklat ini juga sebagai alternatif kepada coklat-coklat yang diragui di pasaran sebelum ini. Wallahu alam. Baik, untuk penutup sama-sama kita doa insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin bijahi khatamil mursalin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal
الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع اللهم إن الضحى ضحاؤك والبهاء بهاؤك والجمال جمالك والقوة قواتك والقدرة قدراتك والعصمة عصمتك اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيسره وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه بحق ضحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتني ما أتيت من عبادك الصالحين Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit, turunkanlah. Jika di bumi, keluarkanlah. Jika sukar, permudahkanlah. Jika haram, sucikanlah. Jika jauh, dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه بارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.